Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا على الأعداء بالمدد مجير هرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا يا محيي الدين يا محيي الدين يا محيي الدين يا محيي الدين عبد القادر جيلاني قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Apa khabar tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah? Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Karim Al-Mubarak. Semoga tahun ini kita dapat memperbanyakkan dan mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah kerana dengan izin dan limpah kurnia, inayah serta riayahnya, pada hari yang penuh mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk menghirup nafas yang segar dan menghimpunkan kita semua di dalam bulan yang sangat mulia di sisi Allah, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Hadirin yang melihat video saya secara live ini, saya ingin mengucapkan salam Ramadan Al-Mubarak. Semoga kita semua mendapat keberkatan, kerahmatan, kemuliaan yang Allah kurniakan di dalam bulan ini. Apa khabar hadirin yang dirahmati Allah? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga mohon kepada Allah, semoga Allah mengangkat kembali wabak yang telah diturunkan dengan barakat dan kemuliaan bulan yang penuh mulia ini, yang mana awalnya merupakan rahmat, pertengahannya merupakan maghfirah, dan akhirnya membebaskan diri daripada api neraka. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, hajatnya saya mengadakan video live secara langsung dalam Facebook ini. Live langsung pula tu. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, adalah bertujuan mengenai hari yang penuh mulia di dalam bulan Ramadan, iaitu tanggal 3 Ramadan yang kita berada padanya, merupakan hari wafatnya puteri tercinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan penghulu bagi sekalian bidadari dalam syurga, iaitu Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Yang mana 3 Ramadan itu merupakan satu kisah yang perlu dikongsikan kepada hadirin yang dirahmati Allah, yang saya yakin di antara kita yang masih belum tahu apa terjadi ketika wafatnya Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita terus masuk kepada tajuknya, perlu kita ingat bahawa Ahlul Bait, ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan 5 jasad yang termulia, termasuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Ahlul Bait baginda? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, kemudian Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, dan seterusnya puteri baginda iaitu Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Yang mana 5 jasad ini merupakan 5 jasad yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, tanggal 3 Ramadan ini merupakan kewafatan puteri baginda iaitu Sayyidatina Fatimah Zahra,
yang mana kisah kewafatan akan kita kongsikan bersama-sama. Sehubungan dengan itu, saya mohon kepada para alim ulama, para asatizah yang melihat video saya ini, jika terdapat kesilapan dalam fakta atau perkongsian, mohon tegur saya, kerana saya juga seorang manusia yang biasa yang tidak terlepas daripada melakukan kesalahan dan juga kesilapan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, Sayyidatina Fatimah Zahra digelar Az-Zahra kerana putih berseri-seri wajahnya. Wajahnya persis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya sama seperti junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dalam perkongsian nanti kita akan dapat melihat bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana akhlak beliau ke atas kita, ke atas suami dan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, terdapat 4 penghulu bidadari di dalam syurga. Yang pertama namanya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Yang ketiga Siti Maryam radhiyallahu anha. Dan yang keempat isteri kepada Firaun, ini Siti Asiyah radhiyallahu anha. Yang mana keempat-empat mereka ini Allah telah mengangkat darjat mereka sebagai penghulu bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kini kita masuk kepada kisah saat kewafatan Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Pada satu ketika Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha ketika mana sedang memandikan anaknya yakni Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, pulang suaminya yakni Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Bila mana pulangnya Sayyidina Ali bin Abi Talib ke rumahnya, maka melihat isterinya yakni Sayyidatina Fatimah Zahra sedang memandikan 2 putera, dan kemudian dia melihat, memperhatikan isterinya macam ada sesuatu benda pelik yang berlaku kepada isterinya. Siapa ini? Sayyidatina Fatimah Zahra. Kenapa Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha dikatakan wala tatakallam ma'al Ali, tidak berkata-kata sedikit pun dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali merasa pelik kerana kebiasaan isterinya akan berkata-kata dengannya, tapi pada hari itu dilihat bahawa Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha tidak mahu berkata-kata walaupun sedikit, walaupun sepatah dengan Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali memerhatikan, selepas memandikan puteranya, kemudian disikatkan, dipakaikan pakaian, disikatkan rambut kedua puteranya Sayyidina Hasan dan Husain. Selesai daripada itu, kemudian Sayyidatina Fatimah Zahra mengambil gandum dan menguli gandum itu. Selesai daripada menguli, dia membuat khubus dan membakar serta menyediakan khubus. Khubus ini merupakan roti. Selesai daripada itu, dengan menyibukkan diri beliau dengan aktiviti rumah, tanggungjawab beliau sebagai isteri, maka Sayyidina Ali bin Abi Talib merasa tidak senang. Lalu bertanya kepada isterinya Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha, wahai Fatimah, kenapa la tatakallam anni? Kenapa engkau tidak mahu berkata-kata dengan aku? Maka kata Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha berjawab, inni fa'altu dhalika, aku berkelakuan sedemikian adalah kerana an azhaba ila dhaifi, kerana aku akan pergi ke suatu tempat. Maka aku sibukkan diri aku kerana aku nak pergi ke suatu tempat. Maka bila mana mendengar kata-kata daripada Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha, Sayyidina Ali beranggapan bahawa Sayyidatina Fatimah Zahra ingin pergi berhijrah, ataupun ingin melawat ziarah makam ayahnya, ataupun untuk keluar menemui ibunya, sanak saudaranya. Maka pada waktu itu Sayyidina Ali diamkan diri. Maka pada waktu itu juga Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha katakan bahawa kerana aku ingin keluar, aku ingin pergi ke suatu tempat, dan disebabkan itulah aku menyediakan khubus, roti ini dengan banyaknya. Bukan sikit, maka banyak disediakan roti. Untuk apa? Supaya anak-anak aku yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma tidak lapar. Maka sebagai seorang suami, Sayyidina Ali merasakan itu perkara biasa. Maka Sayyidina Ali pun tanya, mata tarji'in min indi dhaifi, bila engkau akan kembali wahai Fatimah daripada menziarahi, daripada pergi ke suatu tempat itu? Bila engkau akan kembali?
Seolah-olah bertanya bahawa Sayyidatina Fatimah ini akan pergi ke suatu tempat dan akan kembali ke rumah. Akan tetapi Sayyidina Ali tidak faham bahawa apa yang dikatakan Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha itu terdapat padanya satu rahsia. Maka kata Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, wahai Ali, ya Ali, la marji'i ila yaumil qiyamah. Aku tidak akan pulang sehingga hari kiamat. Maka pada waktu itulah barulah sedar, barulah faham bahawa Sayyidina Ali, bahawa isterinya iaitu Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha akan kembali menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu menangis, bulu roma Sayyidina Ali naik semua. Nangis Sayyidina Ali bin Abi Talib seraya berkata kepada Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha, "Ma hadha kalam ya Fatimah?" Apakah perkataan yang engkau ucapkan ini wahai Fatimah? Munqati' wahyu. Wahyu itu telah terhapus, terputus. Dah tak ada lagi wahyu yang akan turun. Bagaimana engkau boleh katakan dengan perkataan sedemikian? Daripada mana engkau dapat perkataan ini wahai Fatimah? Maka kata Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, pada waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Talib menangis berkata kepada Sayyidatina Fatimah, wahai Fatimah, apa yang engkau ucapkan ini? Sesungguhnya selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berasa tenang kerana engkau ada di depan mata aku wahai Fatimah. Akan tetapi selepas ucapan ini engkau menyebabkan aku sangat-sangat gerun dan takut, bahkan aku sangat-sangat sedih atas berita yang engkau khabarkan ini. Daripada mana engkau mendapatkan perkataan ini wahai Sayyidatina Fatimah, wahai isteriku, wahai kekasihku? Maka berkata Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, ra'aitu barihah, wahai suamiku Sayyidina Ali bin Abi Talib, sesungguhnya semalam aku bermimpi bertemu dengan junjungan besar ayahku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semalam aku bermimpi bertemu dengan ayahku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu ayah aku bertanya kepada aku, bilakah masanya aku akan tiba bersamanya di dalam syurga? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wahai Fatimah, aku sangat-sangat merindui engkau wahai putriku. Aku sangat-sangat merindui engkau wahai putriku. Tidakkah engkau ketahui bahawa aku ini tidak pernah walau sehari tidak melihat wajahmu? Inilah kecintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas putri tercintanya iaitu Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap waktu dalam solatnya 5 hari sehari, Nabi selepas solat Nabi akan bertemu dengan putrinya, Nabi akan bertemu dengan anaknya iaitu Sayyidatina Fatimah. Sebelum Nabi keluar rumah, sebelum Nabi masuk dalam rumah, Nabi akan pergi ke rumah Sayyidatina Fatimah untuk bertemu dengan putrinya. Nabi sangat-sangat sayangkan Sayyidatina Fatimah Zahra. Ketika Nabi hendak berperang, Nabi akan bertemu dengan Sayyidatina Fatimah. Usai daripada perang, Nabi akan balik bertemu dengan Sayyidatina Fatimah, hatta selepas Sayyidatina Fatimah berkahwin dengan Sayyidina Ali. Maka di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah buat satu tingkap khusus untuk melihat baginda Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Nabi ini sangat sayang pada Sayyidatina Fatimah. Maka kata Sayyidatina Fatimah dalam mimpi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Fatimah, aku tidak lagi mampu tahan kerinduan aku kepada engkau. Ta'al, marilah bersama aku. Maka kata itu menyebabkan Sayyidina Ali bin Abi Talib mengalirkan air mata. Sebab Sayyidina Ali bin Abi Talib mendengarkan kisah daripada apa yang dikhabarkan oleh Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Seraya dengan itu, Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha memanggil kedua anaknya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Maka meletakkan kedua-duanya di sebelah kanan dan di sebelah kiri ribanya. Maka dia melihat satu demi satu wajah anaknya. Berkata Sayyidatina Fatimah, siapa yang akan mandikan engkau selepas ini wahai Hasan dan Husain? Siapa yang akan berikan engkau makan wahai Hasan dan Husain selepas kewafatan aku? Sesungguhnya aku pergi dan aku tidak akan kembali, dan aku tidak akan ada ketika mana engkau mati diracun wahai Hasan, dan aku tidak ada untuk bersedih ketika engkau mati dibunuh wahai Husain. Mendengarkan perkataan itu keluar daripada mulut Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha,
terkejut, menangis, teresak-esak Sayyidina Ali bin Abi Talib bila mana mendengarkan bahawa dua puteranya akan mati dalam keadaan yang begitu menyayat hati. Itu berdasarkan kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha, dan Nabi memaklumkan bahawa kedua puteranya, iaitu cucu cicitnya, akan mati dalam keadaan Hasan mati diracun, manakala Husain akan mati dipancung. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam keadaan yang sangat sedih lalu berkata kepada Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, apa kata-kata Sayyidina Ali kepada Sayyidatina Fatimah, wahai Fatimah, ini yatin, pada aku ingin bagikan kepada engkau satu wasiat. Wasiat ini perlulah engkau laksanakan, engkau sampaikan wasiat aku ini. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, aku wasiatkan kepada engkau bila mana engkau bertemu dengan ayahmu, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta hati kami wahai Fatimah, sampaikan salam aku kepadanya dan katakanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, sesungguhnya aku Ali sangat-sangat merindui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wahai Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, aku mohon kepada engkau wahai Fatimah, redalah engkau atas kehidupan bersama aku. Janganlah engkau berasa sedih atas apa yang tidak aku dapat berikan kepada engkau. Aku tidak dapat berikan pakaian yang cantik-cantik kepada engkau. Aku tidak dapat memberikan makanan-makanan yang baik kepada engkau. Aku tidak dapat memberikan pakaian-pakaian, tempat tinggal, tempat tidur yang baik untuk engkau dan anak-anak kita. Sesungguhnya li'anni rajulun fakir, sesungguhnya aku seorang lelaki yang fakir miskin. Aku tidak mampu menyediakan segala sesuatu. Dengan itu wahai Fatimah, aku merwasiatkan kepada engkau, aku memohon kepada engkau wahai Fatimah, janganlah engkau mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa engkau sangat-sangat sedih dengan hidup bersama dengan aku, dan janganlah engkau mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa engkau tidak dapat makanan yang cukup ketika hidup dengan aku. Kau berhidup susah dalam keadaan yang sangat-sangat susah hidup dengan aku. Janganlah engkau mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tanganmu luka, kakimu luka kerana engkau bekerja keras untuk hidup bersama dengan aku wahai Fatimah. Aku merayu kepada engkau wahai Fatimah, janganlah engkau mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, waliya wasiyatun minka, waliya ilaika wasiyatun, dan daripada aku juga ada satu wasiat wahai Sayyidina Ali bin Abi Talib. Daripada aku juga ada wasiat ke atas engkau wahai Sayyidina Ali bin Abi Talib, wahai suami aku juga ada wasiat ke atas engkau. Yang pertama, wahai Sayyidina Ali, wahai suami aku, bila mana aku dah wafat nanti, engkaulah yang akan memandikan aku, mengkafankan aku, dan akan menyemadikan aku dalam kubur. Itu yang pertama, kata Sayyidatina Fatimah. Yang kedua, ketika selepas aku wafat, janganlah engkau memukul anak-anak aku. Aku melarang engkau daripada memukul anak-anak aku, yakni Hasan dan Husain. Yang ketiga, ketika mana engkau bertemu dengan seorang yang berhijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinah, engkau ingatlah aku. Jika engkau melihat seorang pemudi, seorang wanita yang muda, maka engkau ingatlah aku. Jika engkau melihat anak yang yatim, maka engkau ingatlah aku. Kerana kesemua itu ada pada diri aku, wahai Ali. Dan yang terakhir, wahai Sayyidina Ali, ketika mana engkau kafankan aku, ketika mana engkau kafankan aku, maka aku mohon engkau meletakkan secebis kertas ini di dalam kafan aku. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib tanya pada Sayyidatina Fatimah Zahra, apa yang terdapat pada kertas itu? Kata Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha, sir, rahsia. Maka Sayyidina Ali bin Abi Talib tanya padanya, bihaqqi Sayyidina Muhammadin fa akhbarani, tak katakanlah kepada aku dengan hak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang terkandung di dalam kertas itu. Maka kata Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha, wahai Ali, ketika mana engkau dipinangkan kepada aku oleh ayahku masuk minang aku mewakili ayahmu wahai Sayyidina Ali bin Abi Talib.
Maka ketika mana aku dikahwinkan kepada engkau, maka ayah aku bertanya, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada aku, wahai Fatimah, aku akan nikahkan engkau dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan mahar 400 dirham. Maka Rasulullah tanya, adakah aku redha? Maka aku jawab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ayahku, wahai ayahku, aku redha pasangan yang engkau pilih, yakni Sayyidina Ali, tetapi aku tidak redha atas mahar yang engkau berikan itu. Maka bila mana dengar apa yang dituntut oleh Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha, turun malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidina Jibril alaihi salam membawa khabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada Sayyidatina Fatimah bahawa maharnya adalah syurga dan seisinya. Mahar bagi Sayyidatina Fatimah adalah syurga dan seisinya. Maka khabar itu disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Fatimah. Maka pada waktu itu kata Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, aku tidak redha atas mahar ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Jibril alaihi salam di ketika itu rasa pelik. Maka Rasulullah tanya kepada Sayyidatina Fatimah, apa yang engkau mahukan sebagai mahar? Maka pada waktu itu Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha menjawab, wahai ayahku, ya Rasulullah, di dalam hatimu tidak pernah terlepas walau sedetik memikirkan tentang umatmu. Pada setiap doa engkau, pada setiap solat engkau, engkau memikirkan tentang umatmu. Dalam setiap masa, dalam setiap ketika, engkau hanya memikirkan tentang umatmu. Jadi aku mohon kepada engkau, ya Rasulullah. Aku mohon kepada engkau, ya Rasulullah. Mahar aku adalah syafaat untuk umat-umatmu. Pada waktu itu, Sayyidina Jibril AS naik kembali bertemu dengan Allah. Dan kemudian turun balik semula bertemu dengan Nabi SAW. Dengan satu cebisan kertas yang tertulis, Ja'altu syafa'ah. Ya, ini syafaat yang akan diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas umat-umat baginda di akhir zaman nanti di yaumil qiyamah. Maka pada waktu itu kertas itu diberikan kepada Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha sebagai maharnya. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita melihat mahar Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha seperti mana yang saya maklumkan pada mukadimah tadi. Akhlaknya, budi pekertinya sama seperti ayahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita fikirkan mahar kita berapa banyak yang kita telah pun pakai, berapa banyak mahar yang kita pinta, dan di antara mahar kita ada yang kita telah beli berbagai bentuk emas, berbagai bentuk pakaian, apa-apa harta untuk kita jadikan sebagai harta kita pada masa akan datang. Tetapi sehingga hari ini, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sehingga hari ini beliau, yakni baginda Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha, tidak lagi mampu mendapatkan maharnya kerana menanti hari kiamat, menanti kita untuk diberikan syafaat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha kepada Sayyidina Ali, maka cebisan kertas ini letakkan pada kafan aku, supaya bila di hari kiamat nanti aku akan minta, aku akan tuntut kembali kepada Allah apa yang telah dijanjikan kepada aku. Masya Allah, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, inilah kewafatan yang paling mulia. Dalam kewafatan ini dapatlah kita merasakan bahawa pengorbanan Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Tetapi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sangat-sangat sedih hari ini 3 Ramadan. Siapa di antara kita yang memperingati baginda Sayyidatina Fatimah? Siapa di antara kita yang menjadikannya sebagai idola? Siapa di antara kita yang membicarakan tentang beliau yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Siapa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka apa yang dikongsikan harap kita dapat amalkan dan sampaikan. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, usai daripada itu maka Sayyidina Ali bin Abi Talib bersama 2 puteranya pergi ke Masjidil Nabawi untuk melakukan salat fardu zuhur. Pada waktu itu Sayyidatina Fatimah bersama pembantunya, yakni Asma. Pada waktu itu kata Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha kepada Asma, wahai Asma,
Aku ni dalam kehidupan aku seharian tidak pernah aku menonjolkan tubuh badan aku, bentuk tubuh badan aku. Bentuk tubuh badan pun aku tidak pernah mempamerkan kepada bukan mahram aku. Maka aku risau ketika aku dikafankan, aku di jenazah, aku disembahyangkan, aku diangkat, aku risau tubuh badan aku akan dilihat oleh manusia bukan mahram aku. Sehingga saat dah wafat pun Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha masih memikirkan tahap auratnya. Maka kata Asma pada waktu itu, wahai Fatimah, sesungguhnya aku pernah melihat satu keranda di Habsyah yang mana dia ditutup di atasnya. Dan aku akan buat untuk engkau, wahai Fatimah. Bila mana mendengar khabar itu daripada Asma, maka tersenyum Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Maka kata Asma pada waktu itu, aku tidak melihat senyuman itu daripada Sayyidatina Fatimah setelah sekian lama selepas kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka usai daripada itu kata Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha kepada Asma, wahai Asma, kini masanya aku bersendirian, jangan engkau datang ke bilik aku. Maka Sayyidatina Fatimah mandi dalam keadaan bersih, memakai pakaian yang baru, dalam keadaan yang sedia masuk bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bermunajat kepada Allah. Selesai daripada itu, Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha memandikan dirinya, mengkafankan jasadnya sendiri. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, mengkafankan sendiri jasadnya. Dan pada waktu itulah malaikat Israel datang mengambil nyawa puteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala kedua anaknya berada di masjid bersama ayahnya untuk menunaikan solat. Mendengar khabar daripada Asma, maka lari Sayyidina Hasan dan Husain balik ke rumah. Manakala Sayyidina Ali dikhabarkan pingsan di masjid mendengar khabar itu. Kemudian seraya itu datang kembali ke rumah. Walaupun dalam keadaan Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha telah dikafankan oleh jasadnya sendiri, maka sebagai fardu kifaiyah itu Sayyidina Ali memandikan semula, kemudian mengkafankan dan kebumikan jasad yang mulia itu pada waktu malam supaya tidak dilihat oleh manusia akan jasad yang penuh mulia itu, akan aurat yang penuh mulia itu. Itulah junjungan besar puteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Maka tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kata Sayyidatina Fatimah, pada hari kiamat nanti beliau akan memohon kepada Allah, akan menuntut kepada Allah akan janji yang Allah berikan, mahar yang Allah berikan, yakni kepada umat, syafaat kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, fikirkanlah, ambillah iktibar dan pengajaran daripada pengorbanan seorang wanita yang sangat mulia di sisinya, sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas ini ajarkanlah anak-anak perempuan kita dengan peribadi, dengan akhlak Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Kenalkanlah mereka siapa itu Sayyidatina Fatimah, walaupun tidak dikenali oleh manusia lain, walaupun tidak dikenali oleh kita semua, tetapi sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mana tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dengan akhlak, dengan peradaban, dengan kemuliaan adab Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha yang senantiasa menjaga auratnya, yang senantiasa menjaga pakaiannya, yang senantiasa menjaga pandangannya, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyeru kepada semua yang berhimpun pada hari itu dengan seruan, ya ahlal jam'i, wahai orang-orang yang berhimpun, wahai orang-orang yang berhimpun, waddu absarukum, tutuplah pandangan kalian, tutuplah mata kalian, palingkanlah pandangan kalian an Fatimah, daripada Sayyidatina Fatimah, hatta tamurra ala sirati, sehingga Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha selesai jalan daripada sirat. Kerana tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah,
Seperti mana yang kita maklum pada hari kiamat nanti, di hari pembalasan nanti, Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkan kita dan akan memanggil satu demi satu, dan kita semua akan lalu di titian sirat, dan di dalam titian sirat itu akan dilihat oleh sekalian manusia yang lain dalam keadaan yang mana kita tahu dalam keadaan tanpa seurat benang pun pada jasad kita. Pada waktu itu hanya satu jasad sahaja yang dimuliakan Allah, iaitu jasad Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha. Kerana Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha ketika hidupnya menjaga auratnya daripada dilihat oleh lelaki-lelaki ajnabi yang bukan mahramnya. Pada waktu itu Allah kata, li'annaha, kenapa aku berbuat demikian, kenapa aku suruh kamu menutup mata kalian, menutup pandangan kalian? Kerana li'anna satartuha nafsaha faghasalat nafsaha, kerana Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha sendiri menjaga auratnya, menjaga penampilannya. Bahkan ketika dia wafat, dia memandikan sendiri jasadnya supaya tidak dimandikan oleh orang lain daripada melihat jasadnya, agar tidak dilihat oleh walaupun wanita yang lain melihat jasadnya. Sehingga begitu sekali Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha menjaga batas auratnya. Bahkan dia mengkafankan dirinya sendiri, sehinggalah suaminya sendiri memandikannya dan mengkafankan semula seorang diri tanpa ada bantuan daripada sesiapa, kerana itu adalah wasiat daripada Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Maka bersemadilah jasad yang penuh mulia itu pada tanggal 3 Ramadan al-Mubarak di Jannatul Baqi, yang sangat-sangat kita sedihkan tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, yang sangat-sangat kita khawatirkan hari ini anak-anak kita menjadikan penyanyi-penyanyi, menjadikan artis-artis sebagai idola mereka. Yang lagi kita takutkan artis-artis itu bukan daripada agama Islam, bahkan daripada negara-negara yang tercemar dengan auratnya, negara-negara yang sangat open dengan pemikirannya, sehingga kita takut Islam itu akan hilang daripada jasad dan pemikiran anak-anak kita kerana difikirkan kolot dan tidak maju. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, jadikanlah anak-anak kita seperti Sayyidatina Fatimah Zahra, jadikanlah anak-anak kita seperti akhlak Sayyidatina Fatimah Zahra, jadikanlah anak-anak kita dengan semulia-mulia sifat Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Sama-sama juga kita mohon semoga dalam syafaat yang dituntut oleh Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha itu pada hari kiamat nanti, nama kita juga terpalit di dalam syafaat itu. Amin. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, di akhir ini sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Semoga dengan sedekah kita ini kepada Sayyidatina Fatimah menjadi satu asbab kita memperoleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ربنا ارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، وأعد اللهم علينا السنين بعد السنين وأعواما بعد أعوام على ما تحبه وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ببركة سيد الأسفياء وأمير المؤمنين سيدنا علي المرتضى رضي الله عنه، وسيدنا حسن الرضا رضي الله عنه، وسيدنا حسين شاهد بكربلاء رضي الله عنه، وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها. احفظنا واحفظ من نعوذ به، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ببركة بحرمة أصحابه البدريين والأحديين والحندقيين والتبوكين وكل الصحابة والقرابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. وإلى حضرة كتب الله كتاب غوث الأعظم الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز. وإلى حضرة شيخنا سلطان عارفين أبو العباس سيدنا أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز. وإلى حضرة شيخنا كتب هذا الزمان الشيخ صوفي محمد يوسف سلطان شاه القادر التستي قدس الله تعالى سره العزيز. وإلى حضرة مشائخنا في سلسلة القادرية رضي الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين. اللهم ذل لهم شرفنا لا شرف، وفضلنا لا فضل، وكرامتنا لا كراماتهم، وأمدنا بمددهم، واحمنا بحماية، وانشرنا في محبتهم يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya mengundur diri, saya menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf andai dalam penyampaian perkongsian ini ada kekurangan adab, terutamanya kepada junjungan besar, terutamanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya, khususnya kepada keluarga Sayyidina Ali dan juga Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Kita mohon kepada Allah semoga Allah mengampunkan dosa kita jika ada kekurangan adab, kesilapan dalam perbicaraan dan fakta. Saya juga mohon kepada tuan-tuan jika dalam penyampaian saya ada terkasar bahasa, tersasul tata bahasa, itu kesilapan, kelemahan yang ada pada diri saya. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus Allah mengangkat darjat Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali serta kedua puteranya setinggi-tingginya, dan kita mohon juga kepada Allah agar kita memperoleh syafaat yang mana dijanjikan oleh Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi saya sebelum mengundur diri saya menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf andai ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Yang baik yang indah itu milik Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang silap itu daripada kesalahan dan kesilapan daripada diri saya juga dengan izin Allah. Sehingga bertemu lagi, saya tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surat Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.